Kerugian 24 million. Tipu yang paling banyak pembelian online pinjaman tidak wujud. Berkaitan dengan mule account, data-data kita ni disalahgunakan. Jangan sengaja nak bagi data-data pada seseorang. Januari September kerugian 24 million total. Ini melibatkan semua jenis kes lah. Yang mana maksud saya semua jenis kes ni tipu yang paling banyak. So dalam tipu ni pembelian online lah yang paling banyak. Ataupun nak lebih spesifik kita kena katakan pembelian online dengan pinjaman tidak wujud. Isu dia boleh kita katakan pandemik ini menjejaskan sara hidup orang. So itu sebab dia orang bergantung kepada pinjaman tidak wujud. Oleh kerana masyarakat sekarang ni berada dalam MCO punya tempoh masa MCO, so mereka tiada pilihan lain untuk keluar nak beli. So dia orang gunakan medium Facebook, Instagram, Lazada dan sebagainya untuk buat pembelian. So itu salah satu faktor yang utamalah yang kita boleh katakan. Trend jenayah terkini yang semakin meningkat dalam kalau kita tengok ni adalah lebih kepada modus operandi penipuan. Yang mana sebagai contoh sindiket penipuan ke atas talian e-belian, okay. Dan juga sindiket penipuan penyamaran sebagai pegawai bank iaitu markup scam, dan juga sindiket pinjaman tidak wujud, PTW lah kita panggil. Statistik pembelian online bagi tempoh Januari hingga ke September tahun 2020 adalah sebanyak 158 kes dengan jumlah kerugian sebanyak 10.8 juta. Manakala bagi tempoh yang sama bagi tahun 2019 sebanyak 57 kes dengan jumlah kerugian sebanyak 5.6 juta. Ini telah menunjukkan berlakunya peningkatan kes banyak 101 kes. Berkaitan dengan mule account, memang mule account ni ada dua kategori lah. Yang mana yang ada yang dengan sengaja jual untuk dapatkan satu habuan daripada sindiket. Yang kedua, yang mana yang utama ni adalah data-data kita ni disalahgunakan. Ada orang tertentu yang ada kepentingan ke atas data-data tersebut, dia orang ambil dan ada kemungkinan dia gunakan data-data tersebut untuk tujuan ataupun dia jual kepada sindiket. Yang mana ini tempat di mana dia keadaan di mana dia orang pemilik akaun itu sendiri tak sedar yang akaun mereka ni disalahgunakan. Mule account boleh dia orang dapat melalui penagih dadah, suri rumah tangga, especially yang mana ibu tunggal yang mana memerlukan instant money untuk menyara hidup anak-anak dia. Dan juga ada yang dengan sengaja menjual akaun dia untuk tujuan sindiket gunakan untuk penipuan lah. So ini adalah kategori yang kita katakan mule account. So macam mule account ni pun seseorang yang pemilik akaun adalah bertanggungjawab kepada akaun dia sendiri. Sekiranya akaun dia ni disalahgunakan di mana-mana tempat ataupun dengan tujuan untuk menipu, maka orang tu adalah bertanggungjawab ke atasnya. Itu sebab kita pemilik akaun ini yang kita katakan mule account ini kita tuduh di bawah Seksyen 424 Kanun Keseksaan yang mana dengan sengaja menyembunyikan harta dengan salah lah. So nasihat kepada rakyat adalah kita jangan sengaja nak bagi data-data kepada seseorang. Walaupun bank ataupun institusi kewangan mempunyai tanggungjawab untuk tidak mendedahkan data-data kita, tapi ada juga segelintir orang yang bekerjasama dengan, ada kemungkinan dia orang akan bekerjasama dengan sindiket lah untuk menjual data tersebut lah. Tapi sebelum nak komit kepada untuk nak beli barang tu, apa salahnya dia orang pergi kepada kita punya semak mule account, yang mana Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah keluarkan satu link untuk mereka semak nombor akaun dan juga nombor telefon yang mereka berhubung dengan sindiket ataupun orang perseorangan tu. Sekurang-kurangnya dia boleh dapat tahu adakah nombor akaun ni pernah digunakan untuk menipu orang. So sekurang-kurangnya itu akan menjadi sebagai satu
guideline for them not to get involved dengan ataupun tidak meneruskan dia punya pembelian pada masa tersebut. Masyarakat juga boleh download the application daripada Google App ataupun Google App lah untuk save, dan apabila berlaku dia orang boleh check